Hai dan Assalamualaikum semua. Pada minggu ini, kami dari Kumpulan 8 ingin membentangkan topik 8 yang bertajuk Peranan Etika dan Peradaban Mendokong Tanggungjawab Sosial di Malaysia untuk subjek CTU 552 Penghayatan Etika dan Peradaban. Sebelum pembentangan kami bermula, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan bagi topik 8. Ahli kumpulan pertama ialah Nur Faika binti Muhammad Nur dan bernombor metrik 2022750697. Ahli kumpulan kedua ialah Nur Alia Syuhada binti Nur Hisham 2022765381. Seterusnya, Nur Syafiqah Ardila binti Muhammad Kamal 2022748769. Ahli keempat pula ialah Nur Syamil Fazlin binti Muhammad Rafi 2022736743 dan yang terakhir sekali iaitu saya sendiri, Nurul Ain binti Muhammad Zainuddin bernombor ID 2022736691. Pengenalan. Etika dari segi bahasa ialah prinsip moral atau nilai moral yang merupakan prinsip atau nilai yang berbudi bahasa atau dipegang oleh seseorang individu atau sekumpulan manusia. Etika ialah piawaian yang menyeluruh tentang perkara yang betul atau salah bagi manusia. Istilah tamadun berasal dari bahasa Arab dan ia merujuk kepada makna masyarakat atau budaya. Sebelum wujudnya Islam, perkataan yang digunakan untuk menggambarkan tamadun adalah budaya yang bersandarkan kepada keluhuran nilai dan kehalusan budi pekerti. Istilah Melayu ini bermaksud kemajuan atau pembangunan adalah baik untuk masyarakat. Tamadun juga bermaksud sistem dan tahap perkembangan sosial sesuatu bangsa, kemajuan sosial dan budaya sesebuah bangsa. Peranan etika dan tamadun dalam menyokong tanggungjawab sosial di Malaysia adalah bahagian penting dalam definisi dan autoriti harian. Konsep definisi autoriti merujuk kepada pelbagai fenomena dan tingkah laku yang berkaitan dengan penginstitusian dan pensijilan perlembagaan dan undang-undang. Autoriti adalah berdasarkan dokumen dan kuasa dalam masyarakat. Manakala definisi harian yang dikongsi oleh kedua-dua pihak tidak terikat dengan undang-undang formal, sebaliknya didorong oleh norma bersama. Realiti sosial ialah pengalaman hidup yang diterima oleh pelbagai golongan atau strata berdasarkan kepentingan peribadi dan norma kehidupan sejagat. Pembentangan kali ini akan membincangkan kepentingan etika dalam tanggungjawab sosial dan berpendapat bahawa masyarakat harus menghargai etika untuk mengekalkan masyarakat yang sihat dan bertanggungjawab. Dalam masyarakat berbilang etnik dan agama, istilah etika, moral dan sebagainya digunakan untuk memaparkan tanggungjawab seseorang daripada nilai teras masyarakat tersebut. Takrif tanggungjawab sosial ialah keupayaan individu untuk berfikir tentang cara kehidupan dilihat dan bagaimana ia boleh diperbaiki untuk menjadikan kehidupan setiap orang lebih baik. Orang yang mengambil berat tentang tanggungjawab sosial mereka sendiri akan sentiasa memerhati, berfikir, mengkaji, menganalisis dan mencari penyelesaian untuk memastikan keadilan dan kebaikan sentiasa ditegakkan dalam masyarakat. Tahap tanggungjawab sosial ialah sejauh mana seseorang individu mungkin mengambil berat tentang apa yang orang lain fikirkan tentang dirinya. Di peringkat global, orang yang mempunyai nilai berbeza yang mereka pegang dalam tindakan individu mereka. Seterusnya, saya akan serahkan pembentangan ini kepada pembentang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Faika binti Muhammad Nur yang akan meneruskan pembentangan kumpulan kami pada hari ini. Jadi, bagi topik kali ini, saya akan menerangkan tajuk takrifan autoriti dan takrifan harian. Saya akan memulakan dengan takrifan autoriti. Konsep takrifan autoriti realiti sosial merujuk kepada fenomena dan tingkah laku yang dikaitkan dengan perundangan, protokol perlembagaan yang telah diinstitusi dan diperakui bersama. Selain itu,
Takrifan autoriti juga lahir berdasarkan dokumen dan pihak berkuasa di dalam masyarakat. Okey, bagi pemahaman yang lebih mendalam, di sini kita dapat lihat dan faham dari perkataan autoriti itu sendiri sebenarnya membawa maksud berkuasa. Oleh itu, maksud fenomena dan tingkah laku yang dikaitkan dengan perundangan, protokol dan perlembagaan ini adalah merujuk kepada perkara yang melibatkan orang atasan atau dikenali sebagai pihak berkuasa atau undang-undang yang telah dikuatkuasakan. Justru itu, takrifan autoriti ini juga dikenali sebagai top-down. Hal ini kerana ia bermula daripada atas ke bawah dan ia juga bersifat tetap. Dalam artikel takrifan autoriti sebagai wacana realiti sosial dalam kempen bulan penghayatan, Samsul Amri secara kritis menjelaskan bahawa realiti sosial yang bersifat takrifan autoriti menganjurkan pandangan atau mengemukakan reaksi kepada idea, takrif dan pembincangan mengenai budaya yang diketengahkan oleh pihak berkuasa seperti kerajaan, pertubuhan formal, pemimpin yang berwibawa dan penerbitan yang dihasilkan untuk tatapan umum. Okey, secara ringkasnya, takrifan autoriti ini adalah takrifan yang telah ditentukan oleh pihak berkuasa. Jadi, mari kita lihat contoh takrifan autoriti. Antara contoh yang boleh dikaitkan dengan takrifan autoriti adalah adat istiadat. Hal ini kerana ia melibatkan peraturan bertulis bagi menentukan adat istiadat yang perlu dilaksanakan seperti majlis convocation atau lebih dikenali sebagai majlis graduasi. Kad jemputan ke majlis graduasi telah pun ditetapkan tarikh, masa dan cara pemakaian. Seperti yang kita lihat, hanya orang yang berbaju batik saja dapat masuk ke dalam dewan untuk melihat majlis graduasi. Hal ini kerana untuk memperlancarkan majlis dan mencantikkan lagi majlis. Jadi perkara ini telah pun ditetapkan dan ditentukan oleh pihak atasan, jadi kad jemputan tersebut dikenali sebagai takrifan autoriti. Seterusnya, peraturan sekolah. Peraturan sekolah juga merupakan takrifan autoriti kerana pihak berkuasa seperti Menteri Pelajaran telah pun menetapkan beberapa peraturan untuk semua sekolah. Seperti para pelajar tidak dibenarkan menggunakan tandas guru di sekolah dan para pelajar juga tidak dibenarkan pergi ke tandas tanpa keizinan guru ketika belajar di dalam kelas. Seterusnya, lampu isyarat dan bendera Malaysia Jalan Gemilang yang diterbalikkan juga dikategorikan sebagai takrifan autoriti kerana tindakan tersebut boleh dikenakan tindakan undang-undang dan melibatkan orang atasan. Jadi itu sahaja tentang takrifan autoriti. Jadi saya akan teruskan dengan takrifan harian. Okey, takrifan harian. Takrifan harian pula ditentukan oleh setiap individu, keluarga dan komuniti demi keperluan seharian masing-masing. Takrifan harian juga tidak terikat oleh undang-undang formal tetapi lebih memaparkan dalam perbezaan itu. Mereka didorong dan memiliki norma yang dikongsi bersama. Sekiranya tadi takrifan autoriti dikenali sebagai top down, manakala takrifan harian pula dikenali sebagai bottom up. Ianya terbalik dan ia tidak bersifat tetap. Okey, mari kita tengok contoh takrifan harian. Contoh takrifan harian yang dapat dikaitkan dengan kehidupan seharian kita adalah adat resam dalam perkahwinan. Adat resam atau dikenali sebagai tradisi ini tidak mempunyai undang-undang dan peraturan bertulis. Sebagai contoh, adat resam yang digunakan dalam perkahwinan adalah malam berinai. Adat ini dilakukan secara turun-temurun sejak sekian lama dan diwarisi oleh nenek moyang terdahulu. Perkara ini tidak ditentukan oleh mana-mana pihak berkuasa dan setiap individu berhak untuk mengikutinya ataupun tidak. Oleh hal yang demikian, adat resam ini dikenali sebagai takrifan harian. Selain itu, kad jemputan perkahwinan juga dikenali sebagai takrifan harian kerana ia ditentukan oleh keluarga dan individu itu sendiri. Antara contoh lain takrifan harian adalah street wedding. Seorang Muslim yang tidak membeli di kedai yang tiada sijil halal JAKIM. Dan banyak lagi.
Mari kita lihat satu video ini dan korang tentukan ia adalah takrifan autoriti ataupun takrifan harian. Masa saya kecil-kecil dulu, kawan-kawan saya panggil saya Cina. Pasal mata saya sepet dengan kulit saya cerah. Mat Cina, Mat Cina, Lutfi Cina, Lutfi Cina. Disebabkan ramai kawan saya adalah Melayu, saya rasa macam tersisih lah. Rasa macam aku ni daripada kaum lain. Tapi bila saya balik rumah nenek saya is a Chinese Muslim. Dan bila saya start kawan dengan kawan daripada bangsa-bangsa yang lain, saya rasa tak ada apa yang nak dimalukan bila dipanggil Cina. Orang Cina pun baik bah. Jadi saya dah tak malu bila diejek ataupun dipanggil Cina. Malah kadang-kadang saya dengan bangganya bercakap Mandarin, Cantonese, kadang-kadang Korea. Semua orang patut sedar kaum dan warna kulit bukanlah pilihan kita sendiri. Takkanlah dulu masa mak kita duk mengandung kat kita, mak kita tanya, Baby, nanti baby nak jadi kaum apa? Nak jadi Melayu Tak nak Melayu, hidung kemek. Nak jadi Cina? Tak nak, mata sepet. India Tak nak juga, kulit gelap. Habis tu nak jadi apa? Nak jadi orang putih, hidung tinggi, mata besar, kulit cerah. Baby, nanti baby nak jadi kaum apa? Nak jadi Melayu Tak nak Melayu, hidung kemek. Nak jadi Cina? Tak nak, mata sepet. India Tak nak juga, kulit gelap. Habis tu nak jadi apa? Nak jadi orang putih, hidung tinggi, mata besar, kulit cerah. Seterusnya, saya akan bentangkan tentang peranan etika dan peradaban dalam mendukung tanggungjawab sosial. Tanggungjawab sosial ini dia terbahagi kepada 4, iaitu tanggungjawab sosial sebagai rakyat, tanggungjawab sosial sebagai pekerja, tanggungjawab sosial terhadap organisasi ataupun korporat, dan yang terakhir ialah tanggungjawab sosial terhadap alam sekitar. Tanggungjawab sosial sebagai rakyat. Tanggungjawab sosial sebagai rakyat, ia terbahagi kepada beberapa kategori seperti tanggungjawab terhadap diri sendiri dengan ejen moral dan sebagai khalifah. Menjadi ejen moral ini ialah memastikan setiap tindakan yang dilakukan adalah mengikut etika yang baik tanpa perlu pengawasan oleh agensi penguatkuasaan luaran dan ancaman seperti hukuman atau tekanan masyarakat di sekeliling. Seterusnya, sebagai khalifah, ia bertanggungjawab dan amanah seperti seseorang individu yang mampu mengawal tindakannya dan tidak melanggar undang-undang negara, etika kerja dan manusia yang memiliki watak yang baik.
turut disertakan dengan beberapa prinsip kebaikan terhadap manusia lain seperti berinteraksi dan bekerjasama sebagai asas hidup bermasyarakat. Yang kedua, saling memerlukan, iaitu manusia saling memerlukan orang lain untuk memenuhi pelbagai keperluan hidupnya dan begitu jugalah keperluan orang lain kepadanya. Dan yang ketiga iaitu terbentuklah komuniti yang kemudiannya dipanggil sebagai tamadun apabila wujudnya sistem bermasyarakat atau komuniti yang sistematik dan kompleks, memiliki sistem peraturan, undang-undang, sistem budaya, organisasi sosial, politik dan ekonomi yang kompleks. Dan yang terakhir iaitu sifat kesukarelawanan dan kedermawanan. Usaha menegakkan hak asasi manusia, bantu bencana kebangsaan, air bersih dan program pendidikan di negara-negara yang kurang membangun. Yang seterusnya iaitu tanggungjawab sosial sebagai pekerja. Pekerja merupakan individu ataupun tenaga buruh yang terlibat dalam menyumbangkan sumber tenaga manusia daripada peringkat atasan sehinggalah ke peringkat bawahan dalam sesebuah organisasi. Terdapat 6 sifat amanah kepada profession iaitu bersifat jujur, berterus terang, cekap, tekun, teliti, setia dan menyimpan rahsia. Terdapat nilai-nilai etika kerja Islam iaitu nilai kesungguhan, ketekunan, ketelitian, kekeluargaan, kasih sayang, muafakat dan kebajikan yang diamalkan dalam kerangka ketakwaan kepada Allah. Memberikan perkhidmatan yang sama kepada semua tanpa mengira agama, warna kulit, jantina, fahaman politik dan juga status sosial ekonomi iaitu T20, M40 dan B40. Dan seterusnya prinsip tanggungjawab. Prinsip menjaga tanggungjawab kepada pelanggan ataupun pemegang taruh iaitu prinsip fiduciary. Dan yang terakhir iaitu tanggungjawab sosial kepada masyarakat umum iaitu pihak ketiga. Prinsip tidak mencederakan orang lain. Dan yang ketiga iaitu tanggungjawab sosial terhadap organisasi ataupun korporat. Tanggungjawab sosial korporat ataupun dikenali sebagai Corporate Social Responsibility (CSR) yang bermaksud komitmen syarikat dan organisasi korporat terhadap keperluan sosial seperti hak masyarakat, hak-hak pengguna, kebajikan para pekerja, penjagaan alam sekitar dan sebagainya. Selain itu, kewajipan pengurusan sesebuah organisasi untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan yang membantu dalam kebajikan dan kebaikan kepada masyarakat dan organisasi. Seterusnya, organisasi mahupun korporat menitik beratkan permasalahan tempat kerja, pekerja, pasaran, alam sekitar dan komuniti seperti mengembalikan keuntungan syarikat dalam bentuk dana, bantuan dan juga hadiah. Menurut Rashid dan Ibrahim, aktiviti CSR dapat menarik perhatian orang awam terutamanya di Malaysia lantaran banyak syarikat yang mengaplikasikan CSR pada masa ini. Tuntutan masyarakat terhadap berkaitan dengan aspek CSR ini telah menunjukkan betapa pentingnya CSR ini diambilkan secara meluas terutamanya di negara yang membangun seperti Malaysia. Hal ini telah meningkatkan lagi tekanan kepada organisasi untuk menganjurkan lagi lebih banyak aktiviti CSR sebagai satu bukti sumbangan kepada masyarakat. Terdapat 3 prinsip, 3 P di dalam CSR ini iaitu people, planet and profit. Terdapat subjek utama tanggungjawab sosial organisasi korporat. Yang pertama iaitu tadbir urus organisasi, hak asasi manusia, amalan buruh, amalan alam sekitar, amalan operasi yang adil, isu-isu agama dan juga penglibatan dan pembangunan masyarakat. Seterusnya, mari kita lihat sedikit video yang berkaitan CSR.
Dan yang terakhir iaitu tanggungjawab sosial terhadap alam sekitar. Manusia perlu memahami tentang kepentingan memelihara ekosistem supaya dalam keadaan yang seimbang, kerana mereka adalah sebahagian daripada ekosistem yang tertakluk kepada hukum ekologi semula jadi. Pelanggaran ke atas hukum-hukum ekosistem semula jadi mengganggu keseimbangan ekosistem keseluruhannya yang mengakibatkan kemerosotan kesihatan masyarakat ataupun penduduk. Contohnya pencemaran air, pencemaran udara. Terdapat 7 nilai yang digariskan dalam Islam dalam memelihara alam sekitar, iaitu tawazun yang bermaksud keseimbangan. Yang kedua, nasim yang bermaksud kesegaran, kesuburan, alam yang sihat dan tidak tercemar ataupun musnah. Yang ketiga, jamal yang bermaksud keindahan atau kecantikan, alam yang sentiasa dipelihara ataupun yang dimaksudkan sebagai dijaga dengan baik. Dan yang keempat, qanaah yang bermaksud berpada-pada ataupun tidak berlebihan seperti tidak mengeksploitasi alam sekitar secara berlebihan. Dan yang kelima, mahabbah sentiasa mengasihi manusia dan makhluk lain. Yang seterusnya, ihsan yang bermaksud sentiasa berhati-hati dan berwaspada kerana Allah sentiasa melihat segala tindakan kita. Dan yang terakhir iaitu ta'awun yang bermaksud tolong menolong, iaitu masyarakat yang bersama-sama berusaha menjaga alam sekitar dengan pelbagai aktiviti yang dijalankan bersama. Seterusnya, pemupukan nilai dan sikap tanggungjawab sosial dalam aktiviti kejiranan. Penciptaan nilai dan akhlak berlandaskan Islam memastikan konsep keamanan, persaudaraan iaitu kasih sayang, keadilan, menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran dan dasar perhubungan untuk mencapai keredaan berjaya dilaksanakan. Bagi memupuk nilai sikap dan tanggungjawab sosial terhadap kemasyarakatan, setiap individu dalam komiti perlu komited, berazam dan memberikan sokongan padu bagi memastikan fungsi matlamat dan matlamat program komuniti masyarakat tercapai. Berikut adalah beberapa nilai dan sikap yang boleh ditanam, dipupuk dan diterapkan dalam diri. Yang pertama iaitu memikul tanggungjawab bersama dan bekerjasama. Kejayaan sesuatu program kemasyarakatan adalah bergantung kepada sikap bertanggungjawab semua pesertanya agar ia dapat dilaksanakan dengan jayanya. Tahap penglibatan, sokongan, kerjasama dan rasa tanggungjawab ini memerlukan tahap dedikasi dan pengorbanan yang tinggi di semua pihak. Ia boleh diberikan dalam bentuk tenaga, pendapat ataupun idea serta sumbangan kewangan berdasarkan kapasiti seseorang. Apa yang penting di sini ialah kerjasama dan pengorbanan ahli untuk berkhidmat kepada masyarakat dalam tanggungjawab sosial. Yang kedua iaitu sikap terhadap manusia, iaitu saling mengenali dan membangunkan sikap mesra. Sebagai ahli masyarakat, seseorang itu tidak boleh hidup secara sosial sekiranya dia mengasingkan diri sendiri daripada persekitaran. Akibatnya menjadi tugas setiap individu untuk berkenalan dengan masyarakatnya, khusus yang terdekat dengannya seperti keluarga, rakan ataupun jiran. Sikap saling mengenali dan bersikap baik dengan masyarakat sekeliling dapat membantu mewujudkan hubungan yang lebih baik dan akhirnya membantu memupuk perpaduan antara satu sama lain. Yang ketiga iaitu mengambil berat dan mengambil tahu. Sikap prihatin dalam konteks ini bermaksud kita mengambil berat dan peka terhadap kesejahteraan masyarakat, terutamanya jika masyarakat tersebut mengalami masalah dan kesukaran. Contohnya apabila seseorang itu mendapati jirannya tidak membawa anaknya ke sekolah kerana kesempitan hidup. Oleh itu, sikap bersimpati terhadap kesusahan orang lain menimbulkan penyesalan di samping mengelitik dorongan manusia untuk memberikan sokongan yang sepatutnya.
yang bersesuaian dengan kemampuan seseorang itu. Sikap prihatin ini turut disertakan sekiranya seseorang itu menemui perselisihan faham dalam perhubungan dengan jiran tetangga. Maka sensitiviti ini terdetik di hatinya untuk mencari pendekatan terbaik bagi meningkatkan lagi silaturahim antara mereka berdua. Kesemua mereka memerlukan perhatian kepada kehidupan sekeliling seseorang. Dan yang terakhir iaitu kebaikan dan pemikiran yang positif. Masyarakat mesti menyemai sikap yang baik terhadap aktiviti tempatan. Walaupun hakikatnya ia adalah kerja sukarela, setiap ahli mesti melihat aktiviti sebegitu secara positif, tanpa rasa dipaksa, tanpa rasa membuang masa dan tenaga. Untuk itu, hendaklah ikhlas dan beringat bahawa apa yang kita lakukan adalah ibadah untuk kemaslahatan ummah dan untuk mendapat keredaan. Tanggungjawab sosial dan interaksi komuniti mesti diasaskan pada hubungan yang nyata, suci dan tidak berdasarkan minat, kepura-puraan masa dan juga bukan kebendaan. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Syami Fazlin binti Muhammad Rafi akan meneruskan lagi pembentangan pada hari ini dengan subtopik seterusnya iaitu kesedaran nasional dalam tanggungjawab sosial. Tanggungjawab sosial sering dikaitkan dengan hidup bermasyarakat. Hidup bermasyarakat merupakan salah satu tuntutan naluri dan keperluan manusia, di mana tidak ada seorang pun di dunia ini yang boleh hidup tanpa ditemani oleh orang lain. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh tokoh sejarawan iaitu Ibnu Khaldun dalam karyanya iaitu Muqaddimah, manusia adalah makhluk sosial. Beliau menyatakan selari dengan statusnya manusia, mereka tidak boleh hidup secara bersendirian tetapi memerlukan individu lain bermula daripada melahirkan mereka, mengasuh, mendidik dan membesar. Kemudian, manusia juga memerlukan masyarakat untuk membentuk sebuah komuniti bagi membangunkan institusi sosial dalam membentuk pembangunan ketamadunan dan peradaban manusia. Antara gaya hidup bermasyarakat termasuklah hidup berjiran tetangga, berorganisasi, berteman dan bersaudara, berkasih sayang, tolong-menolong dan seumpamanya. Seterusnya, saya akan menjelaskan istilah daripada perkataan kesedaran nasional dan juga tanggungjawab sosial. Kesedaran nasional adalah perasaan cinta terhadap negara yang mendorong seseorang individu untuk terus berkhidmat ke atas pembangunan negara serta sedar akan tanggungjawab kepada masyarakat. Kesedaran nasional merupakan salah satu sifat yang perlu ada dalam diri setiap individu sama ada masyarakat maupun kerajaan. Hal ini kerana sesebuah negara itu akan memperoleh manfaat dan keuntungan yang besar sekiranya masyarakat mereka mempunyai kesedaran nasional yang tinggi. Sebaliknya, jika seseorang individu itu mempunyai kesedaran nasional yang rendah, maka ianya akan mengganggu keseimbangan ekosistem negara serta akan menimbulkan huru-hara dan perbalahan dalam kalangan masyarakat sekaligus meruntuhkan semangat perpaduan. Manakala, tanggungjawab sosial pula adalah komitmen dan kewajiban seseorang individu atau sesebuah organisasi untuk secara sukarela menyumbang dan mengambil bahagian dalam menjaga kebajikan dan kepentingan masyarakat. Individu yang menghayati dan mendarah daging kebertanggungjawaban sosial dalam dirinya akan sentiasa memerhati, memikir, mengkaji, menganalisis, mencari penyelesaian serta bertindak untuk memastikan keadilan dan kebaikan sentiasa ditegakkan di dalam masyarakat. Oleh itu, kesedaran nasional dalam tanggungjawab sosial membawa maksud seseorang yang memiliki kesedaran yang tinggi terhadap peranan yang mereka perlu tunaikan demi keharmonian dan kemakmuran negara. Seterusnya adalah galakan pelaksanaan tanggungjawab sosial.
terdapat dua sumber rujukan utama yang menggalakkan pelaksanaan tanggungjawab sosial, iaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Di dalam Al-Quran, iaitu daripada surah Al-Ma'idah ayat 2, menyebutkan, tolong menolonglah kamu dalam mengejarkan kebajikan dan takwa. Jangan tolong menolong dalam perkara dosa dan permusuhan. Seperti yang kita ketahui, Al-Quran merupakan panduan dan rujukan terpenting umat Islam dalam segenap aspek kehidupan. Sebagai umat Islam, kita hendaklah mempelajari, menghayati serta mengamalkan segala yang terkandung di dalamnya, kerana Al-Quran membimbing manusia ke arah gaya hidup sebenar dan panduan untuk menjalani kehidupan yang kekal abadi. Oleh itu, daripada ayat 2 surah Al-Ma'idah ini, kita dapat simpulkan bahawa penting bagi umat manusia untuk memupuk sikap kerjasama di kalangan anggota masyarakat. Kerjasama ini boleh dipupuk melalui penlibatan anggota masyarakat dalam pelbagai aktiviti yang diadakan di kawasan tempat tinggal mereka. Aktiviti kemasyarakatan seperti gotong royong dapat mempertemukan semua lapisan masyarakat di kawasan itu. Mereka akan menjadi lebih mesra di antara satu sama lain dan saling membantu tanpa membezakan warna kulit, bangsa atau kepercayaan. Hal ini menunjukkan bahawa aktiviti tanggungjawab sosial yang dipupuk dapat membentuk kerjasama dalam kalangan anggota masyarakat, seterusnya membentuk ukhuwah yang kukuh dan ampuh. Oleh itu, semua rakyat Malaysia perlu mengamalkan dan menyumbang dalam aktiviti tanggungjawab sosial yang memberi kebaikan kepada negara ini. Seterusnya, daripada hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim pula, perumpamaan orang-orang mukmin yang saling mengasihi itu, umpama salah satu anggotanya sakit, maka seluruh tubuh turut merasai kesakitan. Hadis ini merupakan tuntutan untuk berkasih sayang sesama mukmin. Persaudaraan dalam Islam menuntut nilai kebersamaan, iaitu saling memerlukan dalam apa jua keadaan. Saat bergembira akan dinikmati bersama, begitu juga dengan saat berduka tetap akan bersama mengharungi kesusahan serta keperitannya. Jadi sebagai mukmin, sudah menjadi kewajipan untuk kita saling menolong di antara satu sama lain. Tanggungjawab sosial boleh dibahagikan kepada beberapa bentuk seperti sumbangan kewangan, penjagaan alam sekitar serta bantuan bencana alam. Bentuk tanggungjawab sosial yang pertama adalah sumbangan kewangan, iaitu yang dikhususkan kepada mereka yang memerlukan. Individual, organisasi atau badan-badan korporat boleh memberi bantuan berbentuk kewangan atau pembiayaan kepada masyarakat yang benar-benar memerlukan bantuan, seperti masyarakat yang berpendapatan rendah iaitu B40, ibu tunggal, anak-anak yatim, orang kelainan upaya dan golongan warga emas yang tinggal bersendirian. Selain bantuan kewangan, sumbangan seperti makanan, pakaian dan barangan terpakai juga boleh disalurkan kepada golongan tersebut, terutamanya kepada rumah-rumah anak yatim dan rumah orang tua. Tanggungjawab sosial juga boleh diberikan dalam bentuk meningkatkan penjagaan alam sekitar. Sebagai masyarakat yang bertanggungjawab, kita tidak boleh melakukan sebarang bentuk kerosakan dan pencemaran alam sekitar, baik pencemaran udara, pencemaran air dan juga pencemaran darat. Oleh itu, antara langkah atau inisiatif yang boleh dilakukan bagi meningkatkan kualiti alam sekitar adalah dengan penanaman semula pokok, mengadakan program gotong royong seperti mengutik sampah di kawasan pantai dan juga mengadakan kempen berkaitan alam sekitar seperti kempen Cintailah Sungai Kita. Selain itu, setiap individu haruslah menerapkan dan mengamalkan konsep 3R, iaitu reuse, reduce dan recycle. Reuse bermaksud menggunakan semula bahan terpakai. Reduce iaitu proses mengurangkan penggunaan bahan setiap hari seperti plastik dan kertas. Dan akhir sekali, recycle iaitu mengitar semula barangan terpakai.
Antara barang yang boleh dikita semula adalah seperti kaca, kertas, plastik dan logam. Dan akhir sekali, aktiviti tanggungjawab sosial yang sering dijalankan di Malaysia pada setiap tahun adalah misi bantuan bencana alam. Tujuan misi ini dilakukan adalah bagi meringankan beban sementara yang ditanggung oleh individu yang terlibat dengan bencana alam. Antara bencana alam yang kerap atau pernah berlaku di Malaysia adalah seperti banjir, tanah runtuh dan kebakaran hutan. Bencana banjir memberi kesan yang amat besar kepada mangsa yang mengalaminya kerana ia bukan sahaja melibatkan kerosakan dan kemusnahan harta benda, bahkan ianya juga melibatkan kehilangan nyawa. Sebagai seorang individu yang mempunyai tanggungjawab sosial, cara saya membantu mangsa-mangsa banjir adalah dengan memberi sedikit sumbangan melalui kempen-kempen yang disebarkan di sosial media. Dan di sini saya akan berkongsi satu tayangan video berkaitan dengan misi bantuan banjir yang dijalankan oleh organisasi di Malaysia. Peruntukan khas RM66,500 akan disalurkan kepada mangsa banjir di Johor. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Idris Ahmad berkata peruntukan khas itu akan disalurkan dalam pelbagai bentuk termasuk barangan keperluan harian. Yang kita agih-agihkan ada bentuk kita beri toto, ada dalam bentuk kan ada puyuk nasi, ada di dalam kit ibadat, ada ready eat. Itu yang perkara yang kita sumbangkan kepada mangsa-mangsa banjir. Bagi mangsa banjir di Buloh Kasab Segamat, hanya rasa syukur dan terharu dapat diucapkan atas keprihatinan pelbagai pihak, terutama kerajaan negeri dalam menyalurkan bantuan di Pusat Pemindahan Banjir PPS. Jelas mereka kehadiran pelbagai pihak menyampaikan sumbangan barangan keperluan harian memberi nafas lega kepada mangsa yang terkesan. Jadi saya mengucapkan terima kasihlah kepada semua yang membagi bantuan pada kami kat sini. Apa makan, minum, semua peralatan semua lengkaplah kan. Terima kasihlah banyak-banyak kan. Dia menteri pun sudi datang tengok kami kat sini kan. Makanan pun banyak. Pada pihak-pihak yang bagi sumbangan tu terima kasih banyak-banyaklah kami ucapkan. Yang banyak membantu kami lah dari segi makanan, bahan mentah. Tempat kelengkapan untuk tempat tinggal, kemah, selimut, kain dan sebagainya. Jadi alhamdulillah rezeki mencurah-curah nampaknya datang. Jadi ini meringankan beban kami untuk menyelenggara, maknanya beban kami untuk menjaga mereka lah dengan baiklah, insya-Allah. Daripada video tersebut, kita dapat lihat betapa gembira dan bersyukurnya mereka di atas bantuan-bantuan yang mereka terima, iaitu seperti sumbangan dari segi kewangan, barangan keperluan harian dan juga kelengkapan tempat tinggal sementara. Oleh itu, dapat disimpulkan bahawa kesedaran nasional dalam tanggungjawab sosial adalah penting kerana menggambarkan peranan seseorang individu dalam menjaga kebajikan antara satu sama lain. Perkara ini juga dapat meningkatkan semangat patrioti rakyat kepada negara serta menunjukkan perpaduan rakyat di negara kita. Jadi, sebagai masyarakat yang prihatin, kita hendaklah sentiasa bersedia untuk melibatkan diri dan menyumbang kepada pembangunan negara. Itu sahaja daripada saya. Dijemput pementas seterusnya untuk meneruskan pembentangan. Sekian, terima kasih. Okey, hai dan Assalamualaikum. Saya Nur Syafiqah Ardila binti Ahmad Kamal akan meneruskan pembentangan ini dengan tajuk Tanggungjawab Sosial Dalam dan Luar Negara. Di dalam Malaysia, tanggungjawab sosial merupakan satu situasi yang masih baru dan masih perlu dipupuk dalam kalangan organisasi atau badan-badan korporat. Tetapi, di luar negara pula, tanggungjawab sosial bukan satu perkara yang baru. Tanggungjawab sosial yang boleh dilakukan ialah menitik beratkan kesihatan masyarakat, keselamatan, pendidikan, pekerjaan, alam sekitar dan pembangunan ekonomi dan masyarakat. Tanggungjawab sosial memberi kesan dan implikasi yang besar kepada perkembangan diri individu dan memberikan banyak impak dalam pembangunan insaniah. Konsep ini telah lama wujud sejak bermulanya tamadun manusia.
Hal ini kerana setiap insan di atas muka bumi ini mestilah berbuat baik sesama sendiri bagi mewujudkan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Pekerja yang lebih beretika, tidak mementingkan diri, bertimbang rasa terhadap keperluan masyarakat terutama golongan yang memerlukan dapat dilahirkan dengan pelaksanaan tanggungjawab sosial. Hal ini sememangnya mendatangkan kesan yang positif kepada negara serta masyarakat yang berbilang agama dan bangsa. Antara kesan positif kepentingan tanggungjawab sosial ialah ia dapat mewujudkan rasa persefahaman dan pengukuhan jati diri di dalam sesuatu kumpulan melalui aktiviti tanggungjawab sosial. Okey, selain itu, aktiviti dirancang dengan baik akan dapat memberikan impak kesihatan diri dari segi fizikal dan rohani. Di samping itu, sikap toleransi dan ikatan perpaduan yang lebih utuh dapat dieratkan dengan aktiviti yang dilaksanakan secara bersama dalam sebuah komuniti berbilang kaum. Kepentingan tanggungjawab sosial ini juga dapat mewujudkan nilai bertimbang rasa dan menyayangi orang lain, khususnya kepada orang yang kurang upaya dan warga tua. Bentuk-bentuk tanggungjawab sosial dalam negara yang pertama ialah dari segi keluarga. Dari aspek keluarga, kita boleh menunjuk etika dan adab kepada ahli keluarga seperti mengajar mana yang baik dan mana yang buruk. Hal ini dapat membentuk peribadi anak yang berlandaskan etika yang baik dan mendorong peradaban yang baik pada masa akan datang. Selain itu, tanggungjawab sosial dalam negara dari segi masyarakat. Antara tanggungjawab sosial dalam negara yang boleh dilakukan terhadap masyarakat ialah sumbangan kewangan. Sumbangan kewangan boleh diberikan oleh individual, organisasi atau badan-badan korporat. Bantuan bentuk kewangan dan pembiayaan kepada masyarakat yang benar-benar memerlukan seperti masyarakat yang miskin, ibu tunggal, anak-anak yatim, orang kurang upaya dan golongan yang berpendapatan rendah. Selain itu, bentuk-bentuk tanggungjawab yang kedua ialah dari segi penjagaan alam sekitar. Tanggungjawab sosial juga boleh diberikan dalam bentuk meningkatkan penjagaan alam sekitar, mengelakkan sebarang bentuk pencemaran alam sekitar seperti pencemaran udara maupun pencemaran air dan darat. Penjagaan alam sekitar dapat dijalankan dengan membaik pulihkan alam sekitar seperti penanaman semula pokok, mengutip sampah di tepi pantai, program gotong royong dan sebagainya. Di samping itu, bentuk-bentuk tanggungjawab yang ketiga ialah dari khidmat kesihatan. Tanggungjawab sosial berbentuk kesihatan seperti menganjurkan program pendidikan kesihatan, kempen menderma darah, pencegahan AIDS, kefahaman penyakit kanser, kempen mencegah COVID-19, pameran penjagaan kesihatan berkaitan dengan pemakanan sihat dan sebagainya. Seterusnya, bentuk-bentuk tanggungjawab yang keempat. Tanggungjawab yang keempat ialah bantuan bencana. Bantuan bencana alam ini diberikan supaya dapat meringankan beban yang ditanggung oleh mangsa yang terlibat, seperti mangsa-mangsa banjir, kebakaran, kemalangan dan sebagainya. Akhir sekali, bentuk-bentuk tanggungjawab sosial yang boleh kita lakukan ialah bantuan dalam bidang pendidikan. Sebagai contoh, menyediakan kursus atau bidang yang strategi. Tanggungjawab sosial juga perlu dititik beratkan di luar negara dengan memberi pertolongan dan sumbangan terhadap setiap aspek dalam proses pembangunan di luar negara. Okey, tanggungjawab sosial yang boleh dilakukan kepada masyarakat luar negara yang pertama ialah dari aspek pendidikan dengan
pembiayaan beasiswa dan tenaga pengajar. Sumbangan dari aspek pendidikan sangat diperlukan oleh negara-negara yang memerlukan. Jenis bantuan yang boleh disumbangkan ialah negara Malaysia yang mempunyai dana pendidikan yang banyak boleh memberikan beasiswa kepada pelajar-pelajar yang berkaliber di negara yang kurang berpendapatan atau kurang berkemampuan supaya mereka mampu memajukan negara mereka di masa hadapan. Selain itu, negara Malaysia juga boleh menghantar pengajar berpengalaman ke negara yang kurang berkemampuan ini. Tanggungjawab yang kedua ialah sumbangan kewangan dan pelaburan dalam pelbagai sektor. Sebagai negara yang sedang berkembang pesat dan maju, negara Malaysia boleh melabur dan memberi sumbangan terhadap negara luar yang mempunyai kemelesetan ekonomi untuk memudahkan negara-negara yang memerlukan bantuan untuk mencapai titik kemajuan di dalam sektor ekonomi. Sebagai contoh, negara Malaysia boleh melabur dalam sektor pertanian di negara luar yang mempunyai kemelut dari segi bekalan makanan yang tidak mencukupi. Hal ini supaya aktiviti bercucuk tanam di luar negara akan lebih maju dan giat dijalankan bagi menyediakan bekalan makanan yang mencukupi bagi negara mereka. Di samping itu, memberikan bantuan kepada negara yang dilanda bencana alam. Contohnya, pihak Mercy menghulurkan bantuan dan sumbangan terhadap mangsa-mangsa bencana alam seperti mangsa gempa bumi, banjir dan tsunami. Tanggungjawab yang terakhir ialah kita boleh menyediakan kemudahan kesihatan dan khidmat pakar perubatan. Seperti yang kita tahu, kesihatan merupakan aspek yang penting yang perlu dititikberatkan. Rakyat yang sihat akan menjamin pertumbuhan sesebuah negara. Jenis bantuan yang diperoleh ialah dengan memberi sumbangan peralatan dan kemudahan perubatan. Sebagai negara yang mempunyai kepakaran dan maju terhadap bidang perubatan dan teknologi, negara Malaysia boleh menyalurkan sumbangan seperti ubat-ubatan. Hal ini kerana sumbangan tersebut sangat diperlukan oleh negara yang mengalami krisis peperangan. Selain itu, negara Malaysia juga boleh memberikan sumbangan tenaga pakar dengan menghantar doktor-doktor yang bertauliah untuk melatih tenaga perubatan. Hal ini supaya tenaga perubatan tempatan dapat merawat pesakit-pesakit di negara tersebut. Sumbangan ini sedikit sebanyak dapat meringankan beban mereka ketika dilanda krisis. Okey, kesimpulannya, sebagai manusia yang dikurniakan akal fikiran dan budi pekerti oleh pencipta kita perlulah memupuk sikap prihatin dan mengambil berat terhadap tanggungjawab sosial untuk masyarakat di sekeliling kita, tidak kira di dalam maupun di luar negara. Kita haruslah menjalankan tanggungjawab kita dengan memberi kesedaran kepada orang sekeliling untuk menjalankan tanggungjawab mereka dalam setiap segi aspek kehidupan untuk masyarakat yang memerlukan bantuan dan huluran tangan supaya setiap lapisan masyarakat dalam dan luar negara mendapat layanan yang adil dan mempunyai harapan dan semangat untuk menjalani kehidupan walaupun berada di dalam keadaan yang serba-serbi kekurangan. Masyarakat perlulah memupuk dan menyemai sikap bertanggungjawab dalam diri untuk menghulurkan bantuan terhadap orang yang berada dalam kesusahan. Hal ini supaya kesejahteraan sosial dalam kehidupan dapat dicapai dan dilanjutkan oleh generasi yang akan datang. Okey, itu sahaja daripada saya. Saya akan menyerahkan perbincangan ini kepada orang seterusnya. Sekian, terima kasih. Sekali lagi, saya Nur Faika binti Muhammad Noor yang akan meneruskan pembentangan pada hari ini yang bertajuk Kesukarelaan.
Okey, kesukarelaan membawa makna sikap sukarela. Menurut Kamus Dewan, perkataan sukarela membawa maksud dengan kehendak sendiri, tidak dipaksa-paksa, tidak dikerah dan dengan rela hati. Berdasarkan maksud tersebut, kesukarelaan secara umumnya dapat ditafsirkan sebagai melakukan sesuatu dengan kehendak sendiri tanpa dipaksa dan dikerah dengan niat yang ikhlas dan tidak mengharapkan apa-apa balasan atau keuntungan terhadap diri mereka sendiri. Okey, dari sudut pandangan Islam pula, kesukarelaan bermakna memberi khidmat bakti kepada manusia lain dengan hati yang ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa menjaga khasiat yang baik dan sentiasa memelihara batas-batas syarak. Alright, kebaikan sukarela atau dikenali sebagai sukarelawan ini dilatih secara khusus dalam bidang-bidang yang mereka ceburi seperti perubatan, pendidikan atau penyelawatan, kecemasan serta lain-lain khidmat asas yang diperlukan. Dengan kemahiran yang mereka ada ini juga, mereka dapat berkongsi ilmu dan membantu mereka yang memerlukan bantuan. Mari kita lihat contoh aktiviti kesukarelaan. Okey, ini adalah contoh aktiviti-aktiviti sukarelaan, antaranya adalah membantu bantuan banjir. Seperti yang kita tahu, sekarang ini banyak kawasan mengalami banjir. Jadi di sini kita dapat menarik para sukarelawan untuk sukarela membantu dari segi perubatan, tempat tinggal dan lain-lain. Seterusnya, antara contoh lain adalah ketika COVID-19. Antara COVID-19 ni kita juga dapat jadi sukarelawan untuk membantu orang-orang yang untuk membantu pihak hospital mengawal ataupun mengatasi COVID-19 ini dengan cara membuat test COVID dan membantu mereka kuarantin di tempat yang tertentu. Okey, antara kebaikan-kebaikan sekiranya mereka melibatkan diri dalam sukarelawan ini adalah satu, mereka akan perkhidmatan sukarela ini akan memberi impak positif kepada para sukarelawan serta kepada individu dan masyarakat yang melibatkan diri secara sukarela dalam kegiatan sukarelawan ini. Okey. Selain itu, dalam sukarela ini juga dapat mengeratkan lagi silaturahim antara satu sama lain dengan orang luar, di mana apabila kita menjalani kegiatan sukarelawan ini, kita akan mengenali orang yang baru dan mempelajari ilmu yang baru. Selain itu, sukarelawan ini juga boleh menambah pengalaman kita dari segi boleh menambah pengalaman kita agar dan dapat meningkatkan lagi kualiti kehidupan mereka. Oleh itu, oleh hal yang demikian, sukarela terkenal dengan perkembangan kemahiran dan bertujuan untuk menggalakkan kebaikan. Jadi itu sahaja daripada saya. Kita akan teruskan dengan pembentang yang seterusnya. Kesimpulan. Akhir sekali ialah kesimpulan. Topik-topik ini memberikan bukti bahawa memahami definisi harian dan autoriti nilai boleh membantu untuk kita membuat perbezaan dalam cara seseorang melihat nilai undang-undang. Takrifan harian autoriti lebih dekat dengan kehidupan seharian, manakala takrifat perundangan dan perlembagaan Malaysia adalah berdasarkan pengisytiharan kuasa yang lebih formal. Tiada beza mana-mana kaum di negara ini, malah kita mempunyai identiti yang tersendiri dan saling menghormati antara satu sama lain. Kita juga boleh mengikut segala akta yang termaktub dalam Perlembagaan Malaysia. Tanggungjawab sosial merupakan asas pembinaan tamadun yang kukuh untuk dibina oleh anggota masyarakat yang mempunyai etika yang kukuh dalam tamadun Islam. Kita hendaklah mempunyai kepercayaan yang kuat kepada Tuhan dan kita hendaklah mempunyai perwatakan yang baik. Kita perlu benar-benar bertanggungjawab kepada diri sendiri, keluarga dan juga kepada orang lain. Kita juga perlu bertanggungjawab terhadap alam sekitar dan mengambil langkah untuk melindunginya. Kesedaran nasional terhadap tanggungjawab sosial adalah kritikal bagi sesebuah negara kerana ia akan membantu negara menjadi lebih aman.
Sebagai masyarakat yang bertanggungjawab, kita perlu sedar perkara yang perlu kita lakukan untuk memastikan tanggungjawab kita dipenuhi. Ini tidak boleh dilakukan tanpa kerjasama rakyat, memainkan peranan penting dalam membangunkan negara yang makmur dan harmoni. Kita semua mesti mempunyai kesedaran kebangsaan untuk memenuhi tanggungjawab sosial kita yang penting kepada negara kita. Jika kita semua mempunyai semangat kesukarelawan, kita boleh mencari keharmonian dalam masyarakat kita. Setiap individu boleh menemui kedamaian dan kegembiraan jika mereka sanggup memberikan waktu untuk membantu orang lain. Walaupun mereka tidak mempunyai pengalaman langsung tentang isu yang mereka sedang hadapi. Etika dan nilai seperti ini wujud dalam diri setiap manusia dan masyarakat. Dan negara akan hidup harmoni dan cerah. Itu sahaja dari kumpulan kami. Semoga ilmu yang kami kongsikan ini bermanfaat dan dapat diaplikasikan pada masa hadapan kelak. Yang baik datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk juga datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, akan tetapi dizahirkan dalam diri kami. Sekian, terima kasih. Saya sudahi pembentangan kami dengan sedikit video yang telah disediakan. Using Powtoon.